Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni hari ni hari Jumaat, ada orang berikan satu video dekat saya, yang mana video ini mereka minta saya berikan reaction tentang isu ketip kuku ataupun kita kata potong kuku. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Tahukah anda cara memotong kuku mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mulakan memotong kuku dengan jari telunjuk tangan kanan dan teruskan memotong sehingga ke jari kelingking. Biarkan dahulu kuku ibu jari tangan kanan. Seterusnya, mulakan memotong kuku di jari kelingking di tangan kiri sehinggalah ke ibu jari tangan kiri. Kemudian, diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Untuk kaki anda pula, mulakan dengan kuku jari kelingking kaki kanan. Dan potonglah kuku mengikut urutan sehingga selesai di jari kelingking kaki kiri. Ini adalah yang betul memotong kuku mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai hamba-Nya yang mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam hal-hal atau perkara-perkara yang kecil. Kongsikan ilmu ini. Okey, baik, kita dah tonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Pertama, sahabat-sahabat, apabila kita tonton video berkenaan, pendakwah ini menyatakan bahawa itu adalah yang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Lalu disebutkan cara tertentu yang dikatakan ada cara tertentu dengan maksud dimulakan dengan jari kelingking dahulu di sebelah kanan sampai dekat ibu jari ni, biarkan, jangan potong lagi ibu jari ini, kemudian sambung belah kiri, daripada kiri sampai ke ibu jari, baru masuk ibu jari belah kanan. Kaedah ini kalau dia katakan bahawa ini adalah yang disandarkan kepada Nabi SAW, ini kita tidak jumpa di dalam mana-mana riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Pun begitu, kalau nak kata daripada sudut umum, bahawa Nabi SAW suruh kita ataupun ajar kita, beri panduan kepada kita untuk kita potong kuku, yang tu tak ada masalah. Memang benar, memang wujud dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang hal ini. Bahkan disebut di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, minal fitrati halqul anah wa taqlimul azfar wa qassus syarib. Antara perkara yang dianggap sebagai perkara fitrah, perkara biasa, perkara yang telah menjadi kebiasaan. Perkara fitrah ialah yang pertama sekali cukur bulu kemaluan, kemudian yang kedua adalah potong kuku, dan yang ketiga adalah potong misai. Yang tu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pun begitu, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan secara khusus cara seperti mana yang kita tengok di dalam video tadi. Dia kata sunnah Nabi SAW, sedangkan perkara ini tidak ada. Bahkan bila saya buat semakan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari telah sebutkan tentang hal ni. Imam Ibn Hajar dia kata walam yasbut fi tartib al-asabi' inda taqlim syai'un min al-ahadith. Dia kata tak ada sabit pun daripada tertib mengetip kuku itu yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya memang tak ada daripada hadis Nabi yang sebut tentang apa yang dianggap sebagai kaedah-kaedah tertentu tu. Oleh sebab itu, kita telah menjadi kewajipan pada diri kita untuk berhati-hati dengan apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Bila hang sandar dekat Nabi SAW, ia adalah perkara yang cukup berat. Nabi SAW sebut di dalam satu hadis yang mutawatir, yang hadis yang diterima oleh semua para ulama sebagai ia sahih dan tidak ada kemungkinan ia adalah hadis yang palsu, iaitu Nabi SAW sebut man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka tempatnya di dalam api neraka. Imam Ibn Hibban dalam kitab Sunan Ibn Hibban, di dalam muqaddimah beliau telah menyatakan bahawa orang yang tidak buat semakan, dia pun sebarkan tanpa dia buat semakan terlebih dahulu,
dia pun termasuk di dalam ancaman menyebarkan hadis-hadis palsu ataupun ancaman mendapat tempat di dalam api neraka seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Sahabat-sahabat, itulah wajar pada kita sebagai umat Islam yang kita kata kita sayang, kita cinta kepada Nabi SAW, untuk kita berhati-hati dengan apa yang kita sebutkan, apa yang kita sampaikan. Nabi ingatkan kita, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta apabila dia ni jenis sebutkan semua benda yang dia dengar. Tak boleh sekadar kita dengar orang kata Nabi ketip kuku demikian, maka kita buat begitu. Jangan. Dalam bab ketik kuku ni tak ada masalah nak ketik kuku daripada belah kanan. Bahkan ia menjadi perkara yang sunnah kita mendahulukan belah kanan, membaca bismillah ketika kita nak ketik kuku. Tapi tak boleh dengan maksud kita meletakkan satu perkara yang tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan kita nak pergi kata cara-cara itu menjadi sunnah khusus Nabi. Tak boleh. Tapi kalau hang nak buat cara tu, tak ada masalah pun hang nak mula daripada belah kanan kemudian hang tinggalkan ibu jari hang, ataupun hang nak mulakan daripada belah kanan mula daripada kaki jari kelingking ni sampai ke ibu jari, lepas tu mulakan balik daripada ibu jari sini sampai kepada jari kelingking. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, beliau memberitahu, menyatakan, merekodkan banyak cara-cara yang dibenarkan di dalam ataupun cara-cara yang digalakkan ketika kita ketip kuku. Yang tu tak menjadi masalah. Jadi hang nak mulakan ketip kuku dengan baca bismillah, kemudian dengan tangan kanan, dan ada hadis Nabi SAW juga menyatakan tentang galakan untuk kita tanam kuku berkenan. Yang tu tak ada masalah. Yang tu baru hang boleh kata ia diajarkan oleh Nabi SAW. Hang tak boleh sekadar ambil apa saja yang hang dengar, lepas tu hang pergi sandakkan dengan Nabi, lepas tu hang duk pergi bagi alasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila kita ni duk sebarkan ataupun amalkan sunnah Nabi SAW walaupun sekecil-kecil perkara. Sahabat-sahabat, ini adalah gula-gula yang digunakan kepada tempat yang tidak sesuai. Awak dah kata bahawa sesuatu itu nak diamalkan, perkara itu walaupun sekecil mana diamalkan, itu bagus. Tetapi bila awak sandarkan dengan cara tertentu sampai awak kata inilah cara yang betul, inilah cara yang benar, dan itu memberikan maksud bahawa apa yang orang buat sebelum ni, selepas ini, sebelum-belum ni, yang mengatakan bahawa diorang asal tangan kanan mula dulu saja, itu seolah-olah tidak benar. Ataupun mereka mulakan tangan kanan, mulakan daripada jari kelingking, ataupun mulakan dengan ibu jari, itu tidak benar. Ini adalah satu dakwaan yang perlu diteliti. Awak nak letakkan, nak sandarkan Nabi kepada Nabi SAW, pastikan awak berhati-hati. Awak akan dipersoalkan di hadapan Allah. Awak akan dipastikan apa yang awak nyatakan. Di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, kita beri peringatan terhadap apa yang Allah Ta'ala sebut ni. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu sebut satu perkara yang kamu tidak ada ilmu berkaitan tentangnya, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jantung hati kamu, semuanya Allah Ta'ala akan tanya, semuanya Allah Ta'ala akan persoalkan di hari akhirat nanti. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah nanti? Pastikan kita nak jawab tu kita dah bersedia dengan jawapan-jawapan yang terbaik. Kita nak sebarkan kepada masyarakat, ia melibatkan perkara yang lebih besar. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu minhu syai'a. Hadis Nabi sebut, siapa yang bagi ajak kepada orang satu perkara yang baik, perkara sunnah yang baik, lalu orang amalkan, maka orang akan dapat amalan, orang akan dapat pahala daripada apa yang mereka lakukan. Demikian juga jika dia melakukan perkara-perkara yang jahat, dia ajar orang perkara yang tidak baik, dia ajar orang pada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak benar daripada sudut kebenaran. Oleh itu, pastikan kita, saya ajar diri saya ajak juga kepada anda untuk kita buat penilaian terlebih dahulu sebelum kita nak pergi sandak kepada Nabi SAW. Jangan suka-suka hati kita nak sandak kepada Nabi SAW.
melainkan kita telah mengetahui tentang kebenaran. Mungkin apa yang kita lakukan tu mungkin tak ada masalah, mungkin para ulama pun ada sebut cara-cara berkenaan, tetapi sandak kepada Nabi ini ia adalah different issue. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.